Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Dan Alhamdulillah para jemaah yang dirahmati Allah, pada pertemuan kita yang lalu telah kita sempurnakan perbincangan kita di dalam bab ibadah, di dalam bab solat dan perkara-perkara yang bersangkut paut dengannya. Sekiranya ada di antara kita masih ada persoalan dalam bab-bab tersebut, mungkin boleh kita kupaskan dan bincangkan bersama selepas kuliah pada setiap minggu insya-Allah ketika soal sesi soal jawab insya-Allah. Hari ini dan minggu-minggu yang berikutnya kita akan meneruskan pengajian kita dan kita akan meneruskan dengan pengupasan di dalam bab zakat. Selepas kita bincangkan bersama dalam bab ibadah, solat dan sebagainya, hari ini kita berpindah pula dalam bab zakat dan pada minggu-minggu yang mendatang akan kita kupaskan persoalan tentang bab zakat insya-Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, di dalam bab zakat ada beberapa perkara yang sangat penting yang boleh kita kupaskan bersama. Di sana ada perbincangan-perbincangan. Sebagai contoh, kita mengetahui sebagai seorang beriman, kita wajib tunaikan zakat. Zakat seringkali kita bincangkan sebelum hari raya tu kita perlu bayar zakat fitrah. Tetapi zakat di sini adalah mengenai zakat harta. Banyak persoalan yang perlu kita tangani atau kita perlu kupaskan mengenai zakat harta. Bagaimanakah seseorang itu perlu membayar zakat hartanya kalau sekiranya zakat duitnya itu belum cukup nisab, belum cukup haul, atau telah cukup nisab, atau telah cukup haul. Dalam konteks Singapura pula, bagaimana duit CPF? Adakah kita perlu membayarnya pada setiap tahun? Atau kalau kita tak bayar duit zakat CPF kita apabila seseorang itu dapat CPF, bagaimana dia nak keluarkan zakat? Atau sekiranya seseorang itu meninggal dunia, sedangkan zakat belum ditunaikan, bagaimana dia nak kira zakat dia itu? Atau sekiranya seseorang itu ada hutang, pada masa yang sama ada duit CPF, jadi macam mana dia nak bayar zakat? Atau sekiranya kita ada duit, kita pinjamkan duit kita kepada orang lain. Orang A pinjam duit kita 10,000, yang B pinjam kita 20,000. Total orang pinjam saja 50,000. Subhanallah. Habis zakat itu macam mana? Adakah kita kena bayar zakat atau tidak? Dan sebagainya akan kita kupaskan. Bagaimanakah pula tentang kalau sekiranya seseorang itu berniaga? Bagaimana zakat perniagaan? Orang yang berniaga kalau zaman dulu dalam kedainya itu semua harta dia perniagakan. Tetapi zaman sekarang dalam kedai itu semua bukan harta dia, semua kira utang. Kerana supplier kasih kredit. Bagaimana kita nak bayar zakat dalam hal sedemikian? Perlu bayar zakat ke tidak? Atau kita setakat jual kuih-kuih, jual nasi rawan kat rumah? Atau kuih raya, nak kena bayar zakat ke tidak? InsyaAllah perkara-perkara itu akan kita kupaskan di dalam bab zakat ini insyaAllah. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, selain daripada itu, zakat bukanlah setakat harta wang ringgit yang kita ada. Zakat asalnya itu adalah dari segi zakat emas dan perak. Kalau seseorang itu ada emas, wajib dia bayar zakat. Emas di sini adalah gold bar. Ada tak di antara kita ada gold bar yang 1 kilogram gold bar, mungkin dia simpan tempat Cisco punya warehouse. Ada ke tak? Jadi kalau dia ada, dia kena bayar zakat. Kalau dah cukup nisab, dah cukup haul. Tetapi ustaz, saya tak ada gold bar yang 1 kilogram, saya ada 1 gram gantung kat leher, 1 gram. Jadi macam mana? Atau kita ada cincin atau gelang, perhiasan, nak kena bayar zakat ke tidak? Akan kita kupaskan nanti insya-Allah.
Selain daripada itu, zakat juga bukan setakat emas dan perak, tetapi ada juga zakat binatang ternakan. Kalau sekiranya seseorang itu ada kambing atau ada lembu atau ada unta, nak kena bayar zakat, nak kena tunggu nisab cukup haul, cukup nisab. Kalau emas permata RM2, kita nampaklah nisab bulan ini berapa, $5,000, $6,000. Tapi kalau kita ada binatang haiwan, berapa nisab dia? Kalau kita ada 1 ekor saja, nak kena bayar zakat tak? Atau kalau kita ada 50 ekor, kalau bayar zakat, berapa zakatnya? Akan kita kupaskan secara ringkas seperti mana yang telah kita persetujui insya-Allah. Tetapi sebelum kita kupaskan tentang berapa nak bayar dan sebagainya, di dalam bab muqaddimah ini, alhamdulillah, penulis seperti biasa membawakan tentang apa yang dimaksudkan dengan zakat dan tuntutan membayar zakat, dalil-dalilnya dan juga ancaman bagi mereka yang tidak membayar zakat. Akan kita kupaskan insya-Allah. Kita berada di muka surat 249. Pertama sekali, pengertian zakat. Apa yang dimaksudkan dengan zakat? Perkataan zakat, az-zakatu, az-zakah merupakan nama daripada sesuatu hak Allah yang mesti dikeluarkan oleh seseorang dan kemudian diserahkan kepada fakir miskin. Dinamakan zakat sebab mengandungi harapan untuk memperolehi barakah, membersihkan dan melatih diri jiwa untuk sentiasa terbiasa melakukan pelbagai amalan soleh. Asal makna zakat adalah tumbuh, suci dan barakah. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi asal makna zakat dari segi bahasa tu tumbuh. Ya. Tumbuh tu berarti secara ringkas dengan kita bayar zakat bukan berkurangan harta kita tetapi bertambah harta kita. Tetapi dari segi istilahnya itu adalah dia itu adalah sebahagian harta yang kita miliki yang perlu kita sumbangkan kepada mereka-mereka yang berhak menerimanya. Ya, bukan semua orang boleh terima. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, orang tingkat 12 tu anak yatim. Boleh tak anak yatim terima zakat? Orang tingkat 2 pula janda. Boleh tak janda terima zakat? Kenapa janda senyum? Yang kat situ pula duda. Duda tak senyum. Kat situ duda. Boleh tak duda terima zakat? Semua janda, duda, anak yatim tak boleh terima zakat. Jadi zakat ada asnaf-asnaf tertentu akan kita kupaskan. Yang boleh terima zakat antara lain fakir miskin. Allah Ta'ala tidak sebutkan janda, tak sebutkan duda, tak sebutkan anak yatim. Kalau dia tu anak yatim, bapanya itu multi-millionaire. Ada $12 juta dalam bank. Dia mewarisi harta. Anak yatim, miskin tak? Tak miskin, lebih kaya daripada kita. Jadi tak semestinya anak yatim tu boleh terima zakat. Begitu juga duda atau janda atau sebagainya. Dia mungkin janda. Janda, kesian janda anak 5. Tetapi arwahnya itu tinggalkan 62 bilion ringgit. 62 bilion ringgit pula. Astagfirullah. Tinggalkan berapa bilion dolar lah. Oh, mana dapat bilion dolar tersebut? Katakan daripada sumber yang halal. Jadi, walaupun dia tu anak yatim, miskin ke tidak? Walaupun janda anak 5, miskin ke tidak? Tak miskin. Jadi tak semestinya janda tu kita boleh berikan zakat. Kita kena tengok. Baik. Jadi itu kita akan kupaskan mengenai dalam masalah siapakah asnaf zakat. Tetapi dalam perkara ini sedang kita kupaskan, dia tu adalah zakat yang wajib kita berikan untuk mensucikan diri kita. Baik. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli." Yang bermaksud, ambillah sebahagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengarahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para khalifah, para imam, para pentadbir supaya ambil daripada harta mereka
yakni daripada harta orang-orang yang beriman, yang memang ada harta yang telah cukup nisab, cukup haul, yang kaya, ambil untuk diberikan kepada golongan orang-orang yang tertentu. Kalau mereka tak keluarkan zakat. Tetapi kalau mereka keluarkan zakat, kita dah tak perlu ambil. Ini contoh para jemaah. Jadi sini perbincangan nanti. Sebab itu, bagaimanakah kalau sekiranya ada orang itu susah sangat. Ada orang susah, tak berkemampuan, lalu sampai dia mencuri. Adakah masalah hukum hudud boleh potong tangan dia? Tak boleh potong tangan dia kalau sekiranya dia betul-betul susah dan di mana sebenarnya dia berhak terima zakat, orang kaya tidak berikan zakat kepada dia. Ini contoh, akan kita kupas nanti. Tetapi dalam surah At-Taubah ini menunjukkan dalil bahawasanya dituntut supaya orang-orang beriman yang ada harta supaya keluarkan zakat. Kalau tak keluarkan zakat, pentadbir atau khalifah boleh ambil harta tersebut. Kalau dalam konteks kita, duit kita simpan dalam bank, kemudian tak keluarkan zakat, kalau negara itu negara Islam, diperbolehkan imam negara itu ataupun pentadbir, presiden, prime minister atau kementerian untuk keluarkan duit zakat untuk diri kita sendiri, kebaikan diri kita, demi untuk supaya tutahhiruhum wa tuzakkihim, demi untuk mensucikan diri kita dan untuk membersihkan diri kita. Baik. Zakat merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam. Zakat ini begitu penting sekali para jemaah yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat, dia tu bukan hanya kewajipan, tetapi dia tu rukun Islam. Apa yang dimaksudkan dengan rukun Islam? Rukun Islam itu tiang agama Islam. Rukun, para jemaah yang dirahmati Allah. Kita renung sejenak. Apabila kita katakan tentang rukun, berwudu ada berapa rukun? 6 rukun wudu. Niat, basuh muka, basuh tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kaki sampai kedua buku lali, tertib. Kalau kita tak lakukan salah satu dari rukun wudu kita, sengaja tinggalkan, tak nak basuh tangan, sah tak wudu kita? Tak sah. Rukun solat berapa perkara? 13 perkara yang masyhurnya. Kalau kita tinggalkan salah satu dari rukun itu, sah tak solat kita? Kita tak nak baca Fatihah lah. Kita tak nak rukuk lah. Tak sah solat kita. Rukun Islam berapa perkara? Rukun iman berapa perkara? Rukun iman 6 perkara. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Satu orang, semua saya beriman. Satu saya tak beriman. Saya tak beriman kepada hari kiamat, hari akhirat. Islam tak dia? Bukan Islam. Gugur. Tak sempurna rukun iman. Rukun Islam berapa perkara? 5 perkara. Penyaksian. Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Lagi? Solat 5 waktu. Lagi? Zakat. Puasa, haji ke Baitullah. Seperti mana seseorang kalau tidak melakukan salah satu rukun wuduk tak sah wuduknya, seperti mana seseorang yang tidak melakukan salah satu rukun Islam, salah satu rukun solat tak sah solatnya, seperti mana seorang yang tak percaya salah satu rukun iman tak sah imannya, seperti mana begitu jugalah salah satu orang yang sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam, dipersoalkan keislamannya. Islam ke tidak? Sebab itu mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa yang tak mengucap 2 kalimah syahadah, maksudnya tidak beriman, tidak menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasul Nabi Muhammad adalah pesuruh Allah, bukan orang Islam. Siapa yang dengan sengaja meninggalkan solat atau mengatakan solat tidak wajib, maka batal solat Islam. Kalau katakan solat tak wajib, bukan Islam. Kalau meninggalkan solat, khilaf di antara ulama. Ada ulama katakan terkeluar daripada Islam. Pasal macam rukun wudu, rukun Islam, rukun solat. Tetapi ada yang nak katakan tak Islam tu berat sangat. Tetap Islam lah contoh. Maka begitu juga darajat zakat.
Belum kita masuk yang lain. Jadi zakat ini adalah salah satu rukun Islam. Kalau kita meninggalkan zakat, orang yang meninggalkan zakat sama ada dia katakan zakat tak wajib, ataupun dia tahu zakat wajib tetapi dia tak nak keluarkan zakat. Dua perkara. Yang katakan zakat tak wajib, gugur Islam. Sebab tu jangan sengaja-sengaja dengan, jangan main-main. Ucapan, oh bagi saya tahu bahawasanya solat bagi saya tak wajib. Jangan cakap sembarang. Kalau dia kata solat baginya tak wajib, bimbang-bimbang boleh gugur keimanan. Jangan main-main, jangan gurau-gurau. Ni tak boleh sembarang-sembarang ni. Ini contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Begitu juga dalam bab zakat. Baik, penulis mengatakan, zakat merupakan salah satu daripada rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata solat pada 82 ayat di dalam Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakat, sebagai contoh, ada banyak ayat. Penulis mengatakan lebih kurang 82 ayat. Solat itu dikaitkan dengan zakat. Solat beriringan dengan zakat. Zakat beriringan dengan solat. Ada 82 ayat di dalam Al-Quran. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Sunnah Rasulnya dan ijma' ulama kaum muslimin semua mengatakan wajib zakat. Cuma zakat ini kadang-kadang kita sedang bincangkan tentang kewajipan zakat lah. Jadi memang zakat tu wajib, perlu kita kupaskan. Kadang-kadang ada di antara jemaah kurang senang cakap pasal bab zakat, bukan pasal apa. Zakat ini kadang-kadang sebahagian jemaah lah ya, rasa macam dengar perkataan zakat saja, teringat apa? Teringat bulan puasa. Teringat Ramadan. Dengar perkataan zakat, teringat nanti Ramadan kat radio lah semua ada zakat. Jadi macam yang lain tu macam dianaktirikan lah. Zakat kempennya hebat. Go all out. Tetapi tentang solat itu kadang-kala tidak ada kurang penekanan. Jadi ini kadang-kadang ada sebagian jemaah tu macam kurang senang lah. Zakat aja tak habis-habis minta zakat, contohlah. Ya? Jadi minta zakat tu ini kesilapan atau kelemahan orang tu, mereka punya kelemahan lah. Tetapi kita sedang kupaskan kewajipan. Dalam Islam, suka ke tak suka, wajib bayar zakat. Dan zakat, nanti kita akan kupaskan. Ustaz, saya zakat ni saya ada duit zakat. Wajib ke saya bayar ke pertubuhan A, pertubuhan B, pertubuhan C? Nanti kita akan belajar. Asnaf zakat ada 8. Fakir, miskin, last, amil. Amil tu orang yang menguruskan zakat. Di Singapura, sebagai contoh, Majlis Agama Islam Singapura amil. Siapa lagi ada? Pergas ada uruskan zakat. Kalau Darul Arkam ada uruskan zakat. Ini semua amil. Jadi kalau kita tak suka, tak nak kasih beramil, kita boleh kasih pada 7 yang lain. Tak suka amil A, berikan amil B, dan beberapa perkara akan kita kupaskan nanti insya-Allah. Baik. Jadi zakat adalah sesuatu kewajipan di mana ianya telah disepakati oleh para ulama, ijma' ulama kewajipan zakat dan berdasarkan dalil daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik, kita mengambil beberapa dalil yang lain. Diriwayatkan oleh sekumpulan ulama hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah mengatakan, tatkala Nabi SAW mengutus Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menjadi qadi di Yaman. Jadi Rasulullah mengutus Muaz menjadi qadi di kawasan Yaman. Beliau bersabda, kamu akan mendatangi suatu kaum daripada kalangan ahlul kitab. Jadi beliau mengatakan, innaka ta'ti qauman ahlal kitab. Nabi katakan kepada Muaz, engkau akan berhadapan dengan kaum ahlul kitab. Fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. Maka ajak merekalah kepada penyaksian bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah. Wa anni Rasulullah. Dan bahawasanya sesungguhnya aku ini Rasulullah. Jadi Muaz diutus oleh Nabi SAW kepada ahlul kitab dan Nabi ingatkan Muaz. Pertama sekali,
ajak mereka penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawasanya aku ini adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka telah mentaati engkau dalam perkara sedemikian, fa'limhum anna Allah Ta'ala aftarada alaihim 5 salawatin. Kalau mereka telah mentaati, telah menerima ajakan anda, tiada Tuhan melainkan Allah dan Rasul, aku adalah Rasulullah, maka beritahulah mereka bahawasanya Allah telah memfardukan, telah mewajibkan ke atas mereka solat 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin, solat 5 waktu pada setiap hari dan malam. Fa inhum ata'u lidzalik, apabila mereka telah mentaati anda dalam perkara sedemikian, fa'alimhum, maka terangkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka, annallaha ta'ala aftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim, maka terangkanlah kepada mereka, ajarkanlah kepada mereka bahawasanya Allah telah mewajibkan ke atas mereka sedekah pada harta-harta yang mereka miliki. Tukhadhu min aghniyaihim, diambil daripada kalangan orang-orang kaya, wa turaddu ila fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fakir miskin di antara mereka. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau sekiranya mereka telah mentaati anda dalam perkara sedemikian, fa iyyaka wa qaraima amwalihim, maka takutlah anda akan harta benda mereka, yakni jaga hak mereka. Harta benda mereka itu haram ke atas kita. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, dan takutlah anda akan doa orang yang mazlum, orang yang dianiaya, kerana sesungguhnya doa orang yang mazlum itu tiada hijab di antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah, daripada sini dapat kita lihat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita renungkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Muaz ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan Muaz bahawasanya, Muaz, anda akan berhadapan dengan ahlul kitab. Siapakah ahlul kitab? Kita mengetahui ahlul kitab adalah kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka beriman kepada Allah. Orang Yahudi dan Nasrani beriman kepada Allah kerana mereka beriman kepada nabi-nabi mereka. Nabi Musa alaihi salam, bagi mereka Moses. Nabi Isa alaihi salam, Jesus. Maka namun ada sebahagian golongan Nasrani yang menduakan Allah, yang mengatakan Tuhan ada anak. Nabi Isa mereka mengambil sebagai anak Tuhan. Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz adalah, anda berhadapan, akan mendekati, akan menghampiri, akan berhadapan dengan ahlul kitab. Pertama sekali, ajaklah mereka kepada penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi, dan sesungguhnya aku ini, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah. Hadis ini sangat penting para jemaah. Banyak para ulama mengambil hadis ini selain daripada bab zakat, tetapi dalam bab dakwah. Kita lihat, Muaz bertemu dengan ahlul kitab. Rasulullah ajarkan Muaz supaya mengajak ahlul kitab tentang tauhid. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah. Full stop. Ajar mereka tentang itu. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka telah mentaati anda dalam perkara itu, ajarkanlah mereka, terangkanlah mereka bahawasanya Allah iftarada alaihim salawat al-khams, bahawasanya Allah mewajibkan mereka solat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailatin, pada setiap hari dan setiap malam. Jadi Nabi SAW ketika mengutus Muaz, Nabi tak suruh terus tunaikan solat. Jangan suruh berhadapan dengan ahlul kitab, tunaikan solat, bayar sedekah, bayar zakat, semua jangan. Pertama sekali, dakwah tauhid dahulu. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka telah mentaati anda dalam perkara itu, dah akidah dah betul, solat dah sempurna alhamdulillah,
maka terangkanlah kepada mereka, innallaha aftarada alaihim sadaqah. Bahawasanya Allah Ta'ala telah mewajibkan ke atas mereka sedekah, zakat, diambil daripada orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Ini yang Rasulullah ajarkan. Jadi kita dapat lihat ada beberapa perkara. Pertama sekali dari segi dakwah, kalau kita nak ajak orang kepada Islam, kadang-kadang silap kita sering kali tekankan dakwah tu sebagai contoh, kita tekankan pasal, kau tak tutup aurat lah. Engkau tak tutup aurat, wajib pakai tudung. Sedangkan orang itu belum menghayati Islam. Ini contoh para jemaah. Jadi Rasulullah mengutus Muaz, pertama sekali jangan cakap pasal yang lain. Cakap pasal akidah. Jangan syirikkan Allah. Ada orang kalau dah tak syirikkan Allah, alhamdulillah. Kerana orang-orang tak beriman ini, ada di antara mereka tak percaya Tuhan. Ada di antara mereka percaya Tuhan tapi sembah berhala. Ada di antara mereka percaya Allah tetapi mengatakan Allah ada anak dan sebagainya. Dan berbagai-bagai jenis. Kadang-kala orang yang tak beriman ini fikir, nak masuk Islam, kadang-kala saya dengarlah, nak masuk Islam takutlah. Kenapa? Wait lah, go become Muslim lah, kena potong. Ini yang dia fikir dulu. Perkara remeh-temeh. Sunat tak sunat, perkara kedua. Bahkan kalau orang kata, saya nak masuk Islam tapi saya tak nak sunat, boleh? Jawapannya boleh. Cakap boleh, tak mengapa. Jadi kalau itu yang ditakutkan, sebenarnya bukan tentang sunatnya. Aku nak masuk Islam lah, tapi aku tak tahan puasa. Jangan cakap pasal puasa. Tak payah puasa dulu pun tak apa. Maksudnya para jemaah yang dirahmati Allah, orang yang tak beriman, pertama sekali untuk kita ajak mereka tentang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menyekutukan Allah. Sebab apabila kita kurang melihat perkara sebegini tentang penyekutuan Allah, jadi kadang-kadang kita tak dapat lihat tentang dosa besar dan dosa yang lebih besar. Menyekutukan Allah dengan sesuatu adalah dosa yang paling besar. Kalau kita tak dapat bezakan, sebab tu ada di antara kita, makcik, pakai tudung, alhamdulillah, tapi masih lagi jumpa dengan Tok Bomo. Masih lagi buat dukun. Aku benci dengan orang ni, aniayakan dia. Aku tak senang dia gembira suami isteri. Contoh, kerana apa? Dia tidak menghayati apa tu Islam. Dia sangkakan Islam tu pakaian yang di luar. Bukan. Dan dia walaupun dia berpakaian tutup aurat, walaupun puasa, tetapi dia bertemu dengan dukun ahli sihir, kufur dia, gugur iman dia. Jadi para jemaah penting. Ya. Baik. Jadi Rasulullah SAW mengutus Muaz ke Yaman berdakwah, ajarkan kepada mereka pertama sekali tentang penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah, bahawasanya aku ini Rasulullah. Kemudian selepas mereka kalau dah percaya dan mentaati beliau, maka terangkan Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan solat 5 waktu. Jangan cakap pasal harta semua dulu. Solat 5 waktu. Mereka kalau dah mentaati Allah, kemudian mereka dah menyembah Allah, automatically mereka akan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baru terangkan kepada mereka tentang sedekah, zakat. Zakat itu apa? Adakah diberikan kepada pemerintah? Adakah tidak? Diambil daripada orang-orang kaya mereka dan diagihkan kepada fuqara. Ada orang-orang miskin. Bahkan dalam hadis ini disebutkan bahawasanya tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, diambil daripada orang-orang kaya di antara mereka. Rasulullah katakan wa turaddu, dan dikembalikan kepada fakir miskin. Maksudnya secara tak langsung harta itu, harta yang kita miliki bukan semua milik kita. Ada hak orang-orang miskin. Kita kembalikan hak mereka itu kepada mereka yang mempunyai hak. Kalau mereka tak tunaikan haknya itu sendiri, maka diambil untuk dikembalikan kepada fakir miskin. Orang-orang kaya, ada di antara kita bisnes, ada di antara kita investor atau sebagainya lah. Kalau kita ambil harta kita daripada orang kaya berikan kepada fakir miskin ada duit, dengan duit itu dia akan buat bisnes dengan orang kaya. Dapat dia beli barang. Tak ada duit macam mana nak beli barang?
Jadi kalau orang memahami ekonomi, orang miskin ini contoh perlu diberikan harta untuk membangkitkan ekonomi negara. Sebab tu kalau kita perasan ya, secara tak langsung, maaf katalah contoh saja, ketika zaman COVID. Zaman COVID, ketika musim COVID, masalah COVID ketika tu, orang tak bekerja. Kemudian ekonomi merosot. Ada sebahagian geran diberikan kepada syarikat-syarikat untuk memastikan mereka tetap memastikan para pekerja tu tak dibuang. Kalau pekerja dibuang, pekerja tak ada duit. Tak ada duit bagaimana nak berikan nafkah? Tak ada duit macam nak belanja. Ekonomi makin merosot. Orang-orang miskin diberikan duit. Belanja duit ni. 1,000, kasih 1,000. 3 bulan akan datang, kasih lagi 1,000. Belanja duit. Supaya kamu dah belanja duit, ekonomi bergerak. Ini contoh. Dari segi ekonomi lah. Selain daripada itu, apabila orang-orang yang miskin ini ada duit, dia tidak mencuri. Dengan duit itu dia boleh berusaha dan sebagainya. Jadi contoh para jemaah yang dirahmati Allah. Maka atas dasar demikian, itulah cara Islam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ingatkan. Jika ini telah mereka penuhi, maka hendaklah kamu menghindari harta benda mereka yang berharga. Dan hindarilah. Dan Rasulullah katakan, hindari harta mereka. Kalau mereka dah tunaikan, mereka dah beriman, dah tunaikan solat, kemudian dah bayar zakat, dah tak boleh ambil harta mereka. Harta mereka itu hak mereka. Dan akhir sekali Rasulullah mengatakan, wattaqu da'watal mazlum, dan takutlah anda akan doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Kerana dakwah orang mazlum, dakwah orang yang dizalimi, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Dakwah orang yang dizalimi tak ada hijab antara dia dengan Allah. Orang yang dizalimi, makbul doa dia. Jadi kita secara umum, doa peringatan ini juga diingatkan kepada diri kita. Nabi SAW ingatkan kita. Kita aniaya orang, macam tak ada apa-apa. Kalau orang itu betul-betul dizalimi, takut dakwatul mazlum. Kerana kalau dia doa, kita tak perasan, ya Allah ya Tuhanku, tunjukilah kebesaran Engkau ya Allah. Orang ini telah terang-terang menganiaya diriku sedangkan aku tidak lakukan apa yang dia dakwa. Ya Allah. Kalau dia doa kebaikan kita tak apa. Dia doa selalunya, Engkau tunjukkanlah kebesaran Engkau, balaskanlah dia dengan sebaik-baik balasan, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tanpa kita sedari, kadang-kadang kita alami perkara-perkara yang tak terfikir. Masalah berat berkat ataupun kerana doa yang orang yang dizalimi. Jadi kita dah takut. Sebab itu para jemaah, orang-orang dulu ni pandai. Orang-orang dulu ni ketika dia marah atau sebagainya, dia elakkan untuk berkata-kata yang tak baik. Kalau kita renungkanlah ya, mak-mak dulu ke siapa-siapa dia kata, anak bertuah. Anak dia ni tengah buat maknya marah, tapi dia kata, anak bertuah. Kalau kata-kata tu doa, bertuahlah anak ini. Tetapi kalau ibu apa yang tak peka perkara sedemikian, anak SI apalah, anak haram, dah. Ya? Anak setan. Anak setan, kalau dia kata anak setan, siapa setan? Mak bapak dia yang setan. Hasbunallahu wa ni'mal. Jadi penting para jemaah, jangan mudah doa. Takut kebetulan kita memang betul-betul teraniaya, ingat doa orang yang teraniaya makbul. Suami isteri gaduh, kadang-kadang ada isteri, tak selamatlah abang, balik kena langgar kayu balak, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pasal teh punya pasal ke nak kena langgar kayu balak? Pasal nak ajak jalan tak dapat jalan, langgar kayu balak, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Jangan lepas-lepaskan. Jangan kata kau tak selamat, jangan. Orang-orang Arab, antara mereka ada baik buruknya lah, tapi antara perkara-perkara yang baik pernah saya kongsikan. Mereka kalau marah ke mereka, dia kata Allah yahdik. Allah yahdik. Apa maksud Allah yahdik? Allah beri kamu hidayah. Ini contoh. Allah yahdik. Dia tengah marah ni, tapi dia ungkapkan kata-kata baik. Allah yahdik.
atau hadakallah, Allah Ta'ala beri kamu hidayah. Jadi maksudnya doa. Jadi kita gunakan, kita berhati-hati tentang doa orang yang dizalimi. Dan kalau kita pula yang dizalimi, kita ingat, doa orang yang dizalimi makbul. Doa orang yang dizalimi, laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tiada hijab antara dia dengan Allah. Terus makbul. Kalau kita ada doa yang makbul, apa kita nak buat? Kalau kita bijak, kalau kita tahu kita dianiaya, tak perlu kita nak doakan dia keburukan, orang yang aniaya kita. Aku ada satu free ticket yang doa garanti Allah Ta'ala kabulkan. Nak doa apa? Masuk syurga lah. Peduli dengan dia. Kalau kita tahu kita dianiaya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku dianiaya. Dan Nabi telah mengatakan bahawasanya doa orang yang teraniaya makbul. Nescaya aku mohon kepadamu, ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka, masukkanlah aku ke dalam syurga. Kita ada satu tiket. Bukan banyak tiket ada. Orang aniaya kita, dia kasih kita satu tiket free doa yang makbul. Macam dia kasih blank check, tulis apa yang kau nak. Apa saja makbul, Allah Ta'ala kabulkan. Apa yang kita nak? Selamat daripada api neraka. Dimasukkan ke dalam syurga. Amin. Dah. Tentang dia, itu urusan dia. Betul? Kita nak doa dia terlungkup ke, dia terlungkup, apa kita dapat? Kita cuma dapat padan muka kau. Tak dapat apa-apa. Kalau ada doa yang makbul, minta yang kebaikan. Sebab tu ketika malam Lailatul Qadar, Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, kalau aku tahu malam itu malam Lailatul Qadar, apa nak aku minta? Nabi ajarkan, doalah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau lah maha pemaaf dan suka memberi kemaafan, maka maafkanlah kesilapan-kesilapanku. Mohon pengampunan. Contoh. Baik, itulah hadis mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar Muaz ke Jabal. Muaz bin Jabal ke Yaman. Baik. Di dalam kitab yang lain, dalam kitab Al-Awsat dan Al-As-Saghir, At-Tabarani meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang zakat. Inna Allah farada ala aghniya'il muslimin fi amwalihim. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ke atas harta orang-orang kaya daripada kaum muslimin. Biqadri alladhi yas'u fuqara'ahum. Sejumlah yang dapat memberi jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Walan yajhadal fuqara' idza ja'u aw aru illa bima yasna'u aghniya'uhum. Ala wa inna Allaha yuhasibuhum hisaban syadida wa yu'adzibuhum adzaban alima. Yang bermaksud, Allah mewajibkan zakat ke atas harta orang-orang kaya daripada kaum muslimin, sejumlah yang dapat memberi jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan makanan, melainkan disebabkan perbuatan golongan kaya. Ingatlah bahawasanya Allah akan menghisap dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatan mereka itu. Baik. Jadi kalau kita lihat, walaupun ada sebagian ulama yang mempertikaikan tentang ungkapan ini, akan tetapi secara ringkas maksudnya, orang-orang miskin kadang-kala masalahnya adalah, selain daripada kita tahulah setiap orang Allah Ta'ala berikan nikmat yang berbeza-beza, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan, itu memang lumrah. Berdasarkan pada masa yang sama, berdasarkan kehendak Allah, kemudian usaha yang setiap orang lakukan. Akan tetapi, kalau sesebuah negara itu dapat ditadbir dengan baik, tak akan ada orang miskin yang kelaparan. Kerana sistem dalam Islam sempurna. Kita lihat saja. Kita lihat dan kita renungkan. Dalam Islam, pada bulan Ramadan, kita wajib bayar zakat fitrah. Zakat fitrah kalau ikut mazhab Syafi'i, wajib kita berikan makanan asas. Makanan asas
secara umum di negara kita beras. Beras yang kita ada tu, kalau kita renungkan, setiap tahun berapa ribu umat Islam kat Singapura, kita kira konteks Singapura lah ya, atau begitu juga dengan negara-negara yang lain. Umat Islam yang ada kat negara kita, pada hari raya atau pada bulan Ramadan, kita keluarkan beras untuk zakat fitrah. Selain daripada itu, orang-orang yang tidak dapat berpuasa, mereka bayar fidyah. Fidyah tu untuk beri fakir miskin makan. Ada duit, ada makanan. Kemudian orang-orang yang langgar sumpah kadang-kala wajib sama ada membebaskan seorang hamba sahaya ataupun memberi fakir miskin makan, ada makan. Berarti para jemaah yang dirahmati Allah, tentang makanan ianya adalah asas jangan ada orang mati kelaparan. Maka kalau kita lihat kepada sistem Islam itu, insya-Allah tak akan ada orang miskin yang kelaparan. Masalahnya mungkin ada yang tak sempurna. Sebab tu ada orang miskin yang tak ada makanan. Ini contoh. Jadi sebab itu kalau kita ada fidyah katakan, contohlah Ustaz, ada yang pernah bertanya, saya ada hutang puasa Ustaz. Kemudian ialah semenjak balik gitu, berapa nak kena bayar? Kira-kira 1 tahun 30 hari. Kalau 10 tahun 300 hari. 1 tahun 30 hari, 10 tahun 300 hari. Awak tak puasa 40 tahun. 300 kali 4, 1,200 hari. 1,200 hari. Kalau bayar fidyah, kalau setiap tahun itu 30 hari, setiap hari 600 gram, setiap tahun tu 18 kilo lah. 20 kilo contoh. 20 kilo 4 paket. 4 paket beras. Kalau kita ada hutang sedemikian, kita tahu ada fakir miskin, beri rumah dia, mulai sekarang sampai 1 tahun akan datang, awak punya beras saya sponsor. Beli. Dapat 2-3 rumah, awak punya beras saya sponsor. Pasal kita ada fidyah. Buat demikian para jemaah. Kita jangan terlalu mudah, bayar kat masjid, bayar senang lah, leceh-leceh. Jadi kita leceh-leceh begini, masjid pun ada keterbatasan. Dia tak dapat pergi ke semua tempat. Kalau awak tinggal kat kawasan Bedok, kawasan Chai Chee, di sana ramai orang susah. Kalau cari orang-orang susah, makan kita tanggung. Jadi demikian para jemaah. Kita ni bukan orang kaya, tetapi Allah Ta'ala telah adakan sistem, bukan orang kaya sekalipun, akan tetapi sebagai contoh fidyah dan sebagainya kena bayar, kena tunaikan. Lakukan demikian. Kita akan kupaskan perkara itu nanti insya-Allah. Jadi Imam Tabrani berkata hadis ini hanya diriwayatkan oleh Thabit bin Muhammad Az-Zahid. Al-Hafiz berkata Thabit adalah seorang yang jujur dan dapat dipercayai. Imam Bukhari dan ulama selainnya menerima riwayat daripadanya dan para perawi selainnya tidak ada yang mengalami kecacatan. Jadi Allah mewajibkan zakat ke atas harta orang-orang kaum muslimin, beliau menyebutkan. Dan harta itu diambil daripada orang-orang kaya. Para jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita tak kaya lah tetapi kita sederhana. Saya ingat ada Persatuan Islam dulu ada buat konsep anak angkat. Dapat 1-2 keluarga angkat yang kita tahu betul-betul susah. Baiklah, untuk awak, anak awak sekolah, ujung tahun saya belikan buku. Lakukan. Kita hidupkan budaya bagaimana ketika zaman Umar bin Abdul Aziz. Tak ada orang kafir, tak ada orang miskin maksudnya, tak ada orang fakir. Kerana semua orang menyempurnakan. Lakukan. Kita lakukan seberapa yang termampu berdasarkan kemampuan kita. Kalau kita tahu ada orang susah tu kadang-kadang kita kena lihat, kita kena renungkan. Tak semua orang perlu kita berikan dengan wang ringgit. Masalahnya para jemaah, masalah kadang-kadang yang orang susah ni, kadang-kadang dia bukan hanya miskin lah. Kadang-kadang kurang berilmu. Dalam miskin, kemudian selalunya juga lah ya, ada orang miskin tu kemudian ibadah pun langsung berjauhan. Miskin dunia, miskin akhirat. Kemudian bukan hanya miskin, kadang-kadang maaf kata orang kita ni tak bijak dari segi financial. Bapa dapat gaji, alhamdulillah dapat gaji. Terus open table lah. Okeylah. Nak kata tak nak open table sekali-sekala nak gembira, okeylah, tetapi berpada-pada ikut bajet kita. Jangan open table terus seafood $300. Aduh.
garuk kepala. Contoh, beli nak gembira, alhamdulillah, berhak untuk bergembira, tak apa. Tetapi jangan kita masalahnya kita ni, sebahagian masyarakat kita tak bijak dari segi ekonomi. Dalam miskin kadang-kadang kita tengok, kesian. Kemudian dia pergi jalan-jalan, ada orang approach dia, makcik punya handphone sudah habis kontrak kan? Sign ini kontrak. Dapat free handphone. Tapi kena bayar, kena ambil the highest punya monthly. Dia kata free handphone. Oh bagus, free. Bagus kan? Bagus. 1 bulan bayar berapa? 1 bulan $90 saja. $90. Yang benda yang kita tak perlukan, unlimited phone call, unlimited. Makcik perlu unlimited phone call tu apa pasal makcik? Kita kena bijak. Masalah ini penting untuk masyarakat kita, terutama mereka-mereka yang tak mahir. Terus terang saya kata, kita kena bijak kerana apa? Handphone kita kalau dah habis kontrak sekalipun, tak semestinya nak kena upgrade handphone baru. Please lah, please. Tak semestinya. Kalau perlu kita ambil SIM card sahaja. 1 bulan $10 sekarang. Banyak $10 1 bulan. Paling banyak pun $20. Selagi mana boleh gunakan handphone tu, gunakan. Tak perlu pakai the latest one. Masalahnya orang kita kadang-kadang terpedaya dengan para peniaga. Oh handphone free, oh bagus. Tapi dia sign kontrak 24 tahun, 24 bulan kena bayar $50, $100 per month. Contoh, itu yang dia tak perasan. Terus dah habis, wah bang kita punya course dah habis bang. Nak ambil barang apa pula sekarang? Kita sign murah je 1 minggu baru $9.90 1 minggu. 1 bulan dia tak perasan $50. Kalau dia beli cash sekian banyak, kalau dia sign 2 tahun, sign 4 tahun, agaknya 2 atau 3 biji dia dapat. Ini contoh para jemaah. Kadang-kadang masalah berlaku ni bukan hanya masalah agama, tetapi masalah kurang mahir dalam bidang ekonomi dan kurang mahir dalam bidang pengurusan harta. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi kalau kita dapat berbisik-bisik dengan orang-orang golongan ini, perlu ajarkan kepada mereka lah ya. Baik, penulis mengatakan zakat diwajibkan secara rasmi di Mekah pada masa awal perkembangan Islam. Dia tidak dipatasi beberapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Kesemua itu diserahkan kepada kesedaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua selepas hijrah, menurut keterangan yang lebih masyhur, mula ditetapkan kadar dan jumlah daripada setiap jenis harta yang harus dikeluarkan zakatnya secara terperinci. Pada asalnya, awalnya, zakat tidak ditetapkan berapa jumlahnya, kita boleh keluarkan zakat. Baik, para jemaah yang dirahmati Allah. Itu secara umum. Kemudian baru ada ketetapan. Jadi kadang-kadang orang kata, Ustaz, zakat ini kita kena bayar cukup nisab, cukup haul. Kalau tak cukup nisab, tak cukup haul, kena bayar zakat ke tidak? Jadi ada sebahagian negara tu, mereka mewajibkan bayar zakat bulanan, zakat harta, zakat gaji. Bagaimana pandangan Islam tentang perkara itu? Baik, kita sambung perbincangan. Galakkan menunaikan zakat. Kalau kita lihat para jemaah yang dirahmati Allah, secara umum, kita digalakkan membayar zakat, bukan hanya zakat yang wajib, tetapi juga yang sunat kalau dapat. Bukan zakat tetapi sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli." Yang seperti mana yang telah kita ambil tadi. Ayat tersebut daripada surah Taubah ayat ke-103 yang bermaksud ambillah sebagian daripada harta mereka menjadi sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka. Yakni mereka ni kita yang tukang berikan zakat. Jadi kalau kita bayar zakat, tujuannya untuk membersihkan diri kita dan mensucikan diri kita. Bagaimana? Kita lihat harta yang kita dapat, adakah 100% halal? Adakah 100% suci? Kadang-kala kita kerja pun 8 jam, ada yang macam curi tulang jugalah. Penat ke? Rehat-rehat. Contoh. Kadang-kala kita dengan kelemahan kita, kita buat silap. Berniaga ke atas apa sekalipun. Kalau kita dia buat silap, sucikan dia. Cleansing. Bagaimana nak sucikan dia? Sebagian harta kita, kita bersedekah.
Tak semestinya tunggu zakat. Kita sedekah demi untuk mensucikan harta yang kita miliki. Dengan arti kata lain, ayat tersebut bermaksud, wahai Rasulullah, pungutlah, ambillah zakat daripada harta kekayaan orang-orang beriman, sama ada berupa zakat yang telah ditentukan sebagai kewajipan maupun berupakan sedekah sunat yang tidak ditentukan sebagai pemberian biasa. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri mereka daripada sikap kedekut, tamak haloba, sifat tercela dan bersikap kejam terhadap fakir miskin dan orang-orang yang tidak berharta, dan demikian pula sifat-sifat hina yang lain. Selain itu, zakat bertujuan menyucikan jiwa dengan merangsangkan untuk lebih bersifat aktif dan beramal kebaikan, mengangkat darajat dan keberkahan dari segi moral maupun amal, sehingga orang itu layak mencecah sebab memperoleh sebahagian di dunia, kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat. Cuma Ustaz, kat mana saya nak berikan? Para jemaah yang dirahmati Allah, kita yang pergi masjid, seperti mana yang saya terangkan setiap kali. Setiap kali kita pergi masjid, biasakan letakkan duit dalam tabung. Tak sikit, banyak, tak banyak sikit, letakkan. Kalau kita berkemampuan, letak lebih. Tak berkemampuan, letak sedikit. 50 sen pun tak apa. Tetapi istiqamah. Setiap kali masuk. Kalau kita berkelebihan, kalau kita datang ke masjid seminggu sekali, seminggu 2 kali, kalau kita berkemampuan, letak $5, letak $10. Kita niatkan, bismillah, ini untuk duit elektrik dan duit air. Kerana apa? Kerana kita gunakan elektrik. Masjid gunakan elektrik. Biar setiap kali orang gunakan elektrik untuk pengajian, untuk solat, kita dapat pahala. Masjid gunakan lampu, biar kita dapat pahala. Orang gunakan air untuk berwuduk, biar kita dapat pahala. Masjid gunakan untuk bayar Pak Imam, Pak Bilal, biar kita dapat pahala. Dan kalau boleh lagi, seperti mana yang saya pernah terangkan di masjid yang lain, kalau kita berkemampuan, ya contohlah, tak banyak, contoh setiap kali kita masuk masjid letak $10. Apa yang saya pernah buat, letak $10, niatkan, ya Allah, bismillah, aku letak $10, $5 untuk diriku. Setiap $1 yang baki, $1 untuk ibuku. Lagi $1 untuk almarhum datukku dan almarhum nenekku. Lagi $1 untuk isteriku, contoh. Untuk suamiku. Lagi $1 untuk, kita ada ramai adik-adik, adik-beradik. Adik-beradik kita tak semua pergi masjid pun. $1 untuk adik-beradikku. $1 lagi untuk anak-anakku. Bismillah, $10. Mereka-mereka almarhum datuk nenek kita yang telah tak ada, tak berpeluang lagi, ada cucunya yang hidup hari ini, ingat dia, alhamdulillah, dia dapat insya-Allah berdasarkan pendapat yang kata sampai sedekah, orang yang memberi sedekah sedemikian. Lakukan para jemaah. Kalau ibu kita, almarhum ibu kita, bapa kita, biar dia dapat pahala. Ini anaknya yang serba kekurangan. Tapi kita buat sentiasa, konsisten, setiap kali masuk masjid. Ini contoh. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Kemudian kalau di sana ada, kita pergi ke mana-mana nak betulkan masjid, ke madrasah, nak bina atau sebagainya, sumbangkan. Kat Singapura kalau kita boleh, kalau mereka-mereka yang bertugas, kita ada mosque building fund. Automatik tolak untuk bina masjid. Bagi kaum muslimat yang tak bekerja, tak berpeluang untuk bina masjid, MUIS ada borang, siapa yang nak contribute mosque building fund, download borang tersebut, tolak MediSave. Bukan MediSave, tolak Giro katakan. Kalau kita tahu katakan madrasah mana yang kita minat, 1-2 madrasah, tolak 1 bulan $10 pun tak apa. 1 bulan $10-20, alhamdulillah. Kadang-kadang kita ketika di social media nampak ada tempat nak bina masjid ke pusat Islam di Birmingham ke di mana ke Afrika. Kalau kita berkemampuan, tak apalah, tutup mata, 1 bulan $10 sini, $10 sana. Ini contoh para jemaah untuk mensucikan diri kita. Pada masa yang sama kita taburkan. Ini saham-saham kita, inilah rezeki kita di hari akhirat kelak yang kita akan jumpa nanti. Ini para jemaah yang dirahmati Allah, perkara-perkara yang boleh kita renungkan. Ini adalah bukan hanya mensucikan diri kita, pada masa yang sama kita membuatkan kita memberi sebahagian daripada rezeki yang kita miliki
Pada masa yang sama, ini adalah saham akhirat kita. Kita beli saham di dunia tak tahu untung ke rugi. Nak tengok share naik turun pun tak tahu macam mana. Tetapi ini guaranteed 100% bahkan diperlipat kali gandakan. Jadi kalau kita ada duit, suami kasih duit dan bilik kita, sebahagiannya kita agi-agikan. Suami kasih kita duit, milik kita dah, Alhamdulillah. Kita tak tahu suami kita kadang-kadang tak sempat pergi masjid. Tak apa. Kita pergi masjid, ya Allah Tuhanku, ini sumbangan atas nama suamiku, ya Allah. Alhamdulillah. Suami kita tak tahu. Kita sumbangkan. Di hari akhirat kelak, rupanya isteriku ni sumbangkan setiap kali pergi masjid atas namaku. Allahu Akbar. Contoh para jemaah. Ini antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan demi untuk mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Taala dan pada masa yang sama untuk mensucikan diri kita. Kita akan sambung perbincangan dalam bab zakat dan bab sedekah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sebelum saya menutup majlis, saya beri peluang kalau di antara kita ada soalan atau perkara ingin kita bincangkan. Persoalan di sini satu soalan, Puan Nur Melati bertanya, Ustaz, apakah boleh beri zakat kepada adik perempuan tanpa suami, tak bekerja sebab berpenyakit kanser dan status fakir? Kalau sekiranya beliau itu memang berstatus fakir, kalau dah tak bekerja, kemudian tak bersuami, kalau tak bersuami siapa nak kasih nafkah, memang boleh kita berikan di zakat. Ya, kalau kita sebagai kakaknya atau sebagainya, boleh kita berikan zakat yang kita nak berikan, boleh berikan kepada beliau. Baik, di sini ada persoalan, apa hukumnya membina dapur-dapur dicat ditambah dengan ditulis bismillah, selawat atas ayat Quran dan sebagainya. Di atas kubur ditabur bunga atau ditanam pokok. Secara umum seperti mana yang kita pernah pelajari, bahawasanya kita tak digalakkan untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Yang paling baik adalah kubur seseorang itu paling tinggi sejengkal. Tak perlu nak letak simen, tak perlu nak letak seramik, tak perlu nak letak apa. Sejengkal, kalau nak diletakkan rumput dah memadai. Itu yang terbaik. Walau kita tengok, wah kubur tu besar, yang sana lagi tinggi, yang sini, ini di sisi mata kita, bukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut sunnahnya, kubur sejengkal paling tinggi, kemudian letak tanah atau paling-paling ingin letak tumbuh-tumbuhan atau rumput dan sebagainya. Di sini ada soalan yang lain. Ada kucing dibersihkan, dikafankan, ditabur pacai dan dibawa ke tanah perkuburan. Di sana kucing itu dibaringkan menghadap kiblat, bahagian muka dibuka, ditutup dengan tanah dan diletakkan bunga. Semua proses ini dirakam dan divideo, dihantar kepada pelanggan. Apa hukumnya? Ini bisnes lah, apa yang saya katakan. Akan tetapi adakah kita dituntut? Kita tak dituntut. Apa yang dituntut? Kalau ada kucing kita mati, kita pergi mana-mana jua tempat, yang ada tempat kita korek, kita tanamkan dia, memadai. Tapi Ustaz, saya sibuk lah. Ini masalah dia selalu begitulah. Okay. Awak sibuk, boleh tak saya suruh kawan saya buat? Awak nak suruh kawan awak buat? Boleh. Kawan awak pun sibuk. Okeylah, saya bayarkan dia. Boleh tak? Saya bayarkan dia, boleh. Okeylah, kawan saya buat. Tapi nak cari kawan yang buat, macam mana nak cari? Semua telefon Abu tak, Ali tak nak, Faizal tak nak, Kasim tak nak. Siapa nak suruh buat? Jadi kalau gitu ada syarikat get ready. Okeylah, saya buatkan. Bayar. Okey, buat syarikat ini sejarah lah. Syarikat buatkan servis tanamkan kucing. Boleh tak? Silakan. Tanam kucing full stop. Tak payah nak kafan, tak payah nak ditalkinkan, tak payah nak disemadikan sedemikian. Tak payah. Awak pergi mana-mana, awak tanam, sama ada nak pergi ke perkuburan ke, nak pergi ke mana hutan, tanam, silakan. Berapa bayaran? Dia pun perlu servis. Dia perlu, takkan nak naik bas bawa kucing. Dia perlu naik Grab, naik teksi. Berapa duit teksi? $50, $70, $100, silakan. Ini, jadi kita kena lihat sesuatu berkonteksnya lah. Dari segi khidmat yang disediakan, okey.
kerana kalau ada orang kucing mati nak buat demikian, silakan. Tetapi pentingnya tak perlu nak dijadikan seperti manusia. Apabila seseorang manusia meninggal dunia, ada fardu kifayah 4 perkara. Hendaklah dia dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Ini manusia. Kucing tak perlu dikafankan dan tak perlu dimandikan. Tanam sedemikian dah memadai. Ya? Jangan kita mengada-adakan sesuatu lah. Kenapa habis dia buat video Ustaz? Dia buat video pasal awak suruh tanam, nanti awak ingat dia buang kat tong sampah pula. Jadi dia buat video tunjuk, ni saya dah tanam, okey? Baik. Kucing peliharaan adalah sebahagian anggota family dan mereka juga adalah makhluk Allah. Makhluk Allah betul. Sebahagian family, mereka bukan family kita yang mewarisi harta kita. Ya. Jadi tak diwajibkan, dikafankan dan sebagainya. Perlu kita ingat. Kalau kita nak tanam, memang sewajarnya kita menanamnya. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.